Terima kasih Dia. Seterusnya kita bersama Damia Cassandra Manja untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang yang akan membawakan kita mengenai projek pembinaan dataran kapit yang dikatakan bakal memberi wajah baharu buat Bandar Kapit. Silakan. Baik, terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembinaan dataran kapit bakal beri wajah baru di bandar itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Jefferson Jamid Unyat, projek bernilai 3 juta ringgit itu kini hampir siap namun pembinaannya sedikit terganggu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula Mac lepas. Jadi setakat ini projek ini peratusan projek hingga sekarang hari ini adalah sampai ada 87%. Jadi kita target kita mungkin projek ini dapat siap dalam bulan 9 September. Menurut beliau, setelah siap nanti dataran itu akan menjadi sebuah lokasi tarikan pengunjung. Ekoran kedudukannya yang strategik iaitu di hadapan terminal penumpang ekspres. Tambah beliau lagi, selain sesuai dijadikan lokasi penganjuran pelbagai majlis dan pameran, pentas yang cukup luas di dataran itu juga sesuai untuk persembahan dan pertunjukan kebudayaan. Dalam pada itu, Timbalan Residen Bahagian Kapit Galong Luang berkata pihaknya sentiasa memantau pelaksanaan projek-projek di Kapit bagi membolehkan semua kerja pembinaan berjalan mengikut jadual. Kita di Pejabat Residen memang memantau projek ini melalui mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bahagian dan juga mesyuarat yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat sendiri 4 kali setahun. Jefferson Jamid ditemui media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek bersama pegawai-pegawai kerajaan negeri. Di Sibu pula, projek penambahbaikan jalan di hadapan SK Bawang Ahsan berjaya disiapkan dalam tempoh sebulan. Ahli Dewan Negara Senator Robert Lau Hu Yeo berkata, siapnya projek itu ia memberi manfaat kepada penduduk rumah panjang sekitarnya. Tambah Senator Robert Lau, penambahbaikan jalan sepanjang 3 km itu telah menelan kos sebanyak RM400,000. Katanya jalan tersebut telah ditinggikan dan diturap bagi memudahkan laluan keluar masuk penduduk dan juga memudahkan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah. Ini masalah sudah lama. Ini jalan tidak cukup luas. Dan ada satu tempat di tempat pusing itu simpan, dia itu tanah ada runtuh. Dia itu pit soil lah. So ada minta kita majlis daerah luar bandar Sibu dapat kasih buat bagus ini jalan. So kali ini kita sudah buat lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan lawatan ke lokasi projek itu. Selain itu, Senator Robert Lau memaklumkan sebuah lagi projek berjaya disiapkan di kawasan Rumah Panjang Saing yang berada di tepi sungai dan sering dimasuki air lalu menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Sehubungan itu, sebuah tembok penahan telah dibina untuk mengatasi masalah itu daripada berulang pada masa hadapan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat daripada Ketua Cawangan Khas Polis SAC Khairuddin Cik Hamid di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan tersebut adalah bagi memaklumkan pelantikan SAC Khairuddin Cik Hamid sebagai Ketua Cawangan Khas Polis yang baru bermula hari ini. Pelantikan beliau itu adalah bagi menggantikan SAC Azman Omar yang berkhidmat sebagai Ketua Cawangan Khas Polis selama setahun dan akan mengetuai unit Counter Terorisme Bukit Aman bermula 3 Ogos depan. SAC Khairuddin Cik Hamid sebelum ini pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Cawangan Khas Polis Perak dan Terengganu. Ketika ditemui pemberita, SAC Azman memberitahu selama beliau memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan Khas Polis, keadaan adalah terkawal dengan pemantauan rapi yang dilakukan oleh pihaknya. Kerajaan sentiasa membantu usahawan belia meningkatkan pendapatan mereka menerusi penganjuran pelbagai program pembangunan kemahiran. Menurut Adun Telang Usan Dennis Ngau, melalui penyertaan program termasuk kursus, usahawan belia dapat memperbaiki teknik dan belajar kemahiran baharu untuk memajukan perniagaan mereka.
Dennis Ngau berkata demikian dalam majlis penutupan program pembangunan belia membuat kek lapis premium di Stadion Tertutup Miri. Jelasnya, menerusi program seperti itu, kerajaan dapat menyuntik semangat usahawan untuk terus kekal berada dalam bidang keusahawanan dengan mempraktikkan ilmu baharu yang dipelajari menerusi program sedemikian. Kursus kek lapis premium yang dianjurkan oleh Pejabat Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bahagian Miri itu mendapat 30 penyertaan dan berlangsung selama 2 hari. Para peserta diberi pendedahan dan diajar kemahiran berkaitan pembuatan kek lapis premium yang menggunakan bahan-bahan berkualiti dan bermutu tinggi. Turut hadir pada majlis penutupan program itu ialah Pegawai Penguasa Pejabat Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bahagian Miri, Eni Lukong. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditunggangnya berempuh sebuah kereta di Jalan Salim Sentabau, Sibu semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Khalid Babat, mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Richie Balin berusia 33 tahun. Superintendent Colin menjelaskan kemalangan berpunca apabila mangsa yang bergerak dari arah Farley menuju ke Jambatan Durin melalui Jalan Salim Sentabau sedang memotong sebuah kenderaan di hadapan lalu masuk ke laluan bertentangan dan melanggar sebuah kereta pacuan 4 roda. Impak daripada rempuhan tersebut menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu kereta, seorang perempuan, mengalami kecederaan dan telah dibawa ke Hospital Sibu bagi mendapatkan rawatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Untuk perkembangan selanjutnya kita akan bersama dengan